Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan daripada kitab Fathul Majid syarah kepada Kitabut Tauhid. Perbahasan kita pada malam ni ialah pada bab berkenaan dengan menisbahkan turunnya hujan kepada pergerakan sesuatu bintang di langit, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut babun ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab berkaitan dengan turunnya hujan itu dikaitkan dengan peredaran bintang di langit. Jadi kita tengok dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, iaitu dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada beberapa buah hadis. Lepas pada itu kita akan masuk kepada syarah bagi dalil Al-Quran tersebut dan juga dalil hadis tersebut. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa qaulullahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini ayat Al-Quran, iaitu ayat yang ke-82 daripada surah Al-Waqi'ah, yang bermaksud kamu menggantikan rezeki yang Allah Ta'ala berikan dengan mendustakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia datangkan hadis wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahun al-fakhru bil ahsab wat-ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Hadis yang dibacakan tadi itu ialah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara yang terdapat pada umatku dan ianya termasuk daripada perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka, iaitu yang pertama, membanggakan kehebatan leluhur. Membanggakan kehebatan leluhur ini maksudnya berbangga dengan kedudukan, keluarga, darah yang mulia yang dia miliki daripada keturunan. Kemudian yang kedua yang disebut dalam hadis ni ialah wat-ta'nu fil ansab, iaitu mencela keturunan. Tadi berbangga dengan keturunan, itu yang pertama. Yang kedua ialah mencela keturunan. Yang ketiga dalam hadis disebut wal istisqa'u bin nujum, dan menyangka hujan itu turun kerana berlakunya peredaran bintang tertentu. Ini ialah berkaitan dengan bab ni lah. Wan niyahah, an-niyahah maksudnya lah meratapi orang yang mati. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiranin wa dira'un min jarab. Sambungan hadis tu iaitu Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan Nabi beri penerangan an-niyahah tu apa.
An-niyahah ialah wanita yang meratapi orang mati dan ianya tidak bertaubat. Sekiranya dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat daripada perbuatan meratap pada kematian, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan tembaga, serta satu jubah ataupun satu kain yang digunakan untuk menutup badan, yang mana kain itu mengandungi bercampurnya bakteria yang menyebabkan orang tu kena gatal. Ini di akhirat. Maknanya dia akan dipakaikan pakaian itu, dia kenakan cairan tembaga dan dikenakan pada dia pakaian yang di situ adanya penyakit pada pakaian tu. Maknanya ada bakteria-bakteria penyakit. Okay. Dalam hadis disebut sirbalun. Dalam terjemahan Indonesia disebut mantel. Mantel ni ialah, kalau kita tengok istiadat tertentu ataupun orang-orang tertentu ni, dia pakai pakaian, dia bukan macam jubah jugalah. Jubah ni boleh serelung masuk tangan. Kain yang macam Superman pakai belakang tu, itu bahasa Arab dia panggil sirbal. Itu pakaian dia. Sekarang ni orang tak pakai macam tu, melainkan orang-orang Morocco Maghribi dia ada pakaian macam tu, sirbal. Dia tidak ada laluan, tangan tak boleh masuk. Okay. Jadi pakaian itu akan dipakaikan di akhirat. Okay. Walahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lail falamma insarafa aqbala ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. Hadis terusnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid. Dia kata Rasulullah pernah mengimamkan salat subuh bersama dengan para sahabat di kawasan namanya Hudaybiyah, tempat berlakunya perjanjian Hudaybiyah, dan juga salah satu daripada tempat miqat bagi orang yang nak melakukan tawaf haji ataupun tawaf umrah. Okay. Dia kata bila mana Nabi mengimamkan kami pada waktu itu, pada waktu tu keadaan dia baru lepas turun hujan. Maknanya hujan dah turun, keadaan tu basah. Selesai pada salat, Nabi pun kalih tengok kepada kami para sahabat yang duduk dalam saf lagi. Okay. Lepas selesai pada salat, Nabi pun tanya, kamu tahu tak Allah Ta'ala kata apa? Ini soalan untuk menarik perhatian, supaya beri perhatian apa yang Nabi nak beritahu ni. Lalu jawab para sahabat, dia kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa yang diucapkan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi pun kata Allah Ta'ala telah berfirman kepadaku, dia mengatakan pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Umum kenyataan dia. Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan yang berlaku dekat kawasan di orang salat subuh tu, telah turun hujan kepada kita berkat kurnia daripada Allah dan rahmat daripadanya, maka Allah Ta'ala kata mereka ini telah beriman kepadaku dan kafir kepada peredaran bintang. Sedangkan sekumpulan yang lain, bila mana hujan turun, dia orang akan kata hujan turun kerana berlakunya peredaran bintang itu dan bintang ini, lalu dia kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang tersebut. Okey, itu hadis yang kedua. Seterusnya hadis yang ketiga, walahuma min hadis Ibn Abbas ma'nahu, daripada Abdullah bin Abbas diriwayatkan secara makna, wa fihi qala ba'duhum, dan padanya telah berkata sebahagian daripadanya, laqad sadaqa naw'u kadha wa kadha fa anzalallahu hadhihi al-ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal hadits antum mudhinun
wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Okey. Apa maksud hadis ni? Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga daripada Ibn Abbas. Dia kata sebahagian masyarakat musyrikin dan juga jahiliah di Mekah, bila mana turun hujan, dia akan kata telah benarlah peredaran bintang ini dan bintang ini. Maka pada waktu tu Allah Ta'ala turunkan ayat daripada surah Al-Waqi'ah untuk menafikan kepercayaan ideologi maklumat-maklumat yang tak jelas yang diimani dan dipercayai oleh musyrikin pada waktu itu, iaitu beberapa ayat yang ke-75 sampailah ayat yang ke-82 daripada surah Al-Waqi'ah, iaitu ayat yang berbunyi fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sesungguhnya aku bersumpah dengan orbit tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu ialah sumpah yang besar sekiranya kamu ingin mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran itu bacaan yang mulia pada kitab yang terpelihara, iaitu di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya melainkan hamba-hambaku yang suci, diturunkan daripada Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang telah diberikan dengan mendustakan kami. Itu beberapa ayat daripada surah Al-Waqi'ah nak cerita tentang penafian, sanggahan, hujahan ke atas golongan yang percaya bahawasanya hujan turun kerana berlakunya peredaran bintang sekian, ataupun berlaku peristiwa-peristiwa sekian. Kalau dalam setengah masyarakat, dia mungkin tak beriman pada peredaran bintang, tapi dia beriman pada pergerakan-pergerakan yang berada di bawah kerak bumi ini. Itu pun sebahagian daripada kepercayaan seperti itu. Okay. Cuma satu benda yang kita kena tahu, perbahasan ini bukan membahaskan tentang satu bab dalam ilmu, dia panggil ilmu astronomi. Bukan bahas yang tu. Ini dia bahas bab lain, ilmu nujum yang lain. Ilmu astronomi, ilmu falak apa semua ni, itu diterima ada asas, ada kajian yang tuntas, ada kajian yang memang orang kata apa, okey dari sudut syaraknya. Yang dibahaskan ni ialah isu lain, iaitu ilmu menujum dengan jenis lain. Okay. Kita tengok dalam syarah apa dia sebut. Okay. Dalam syarah, kejap. Ya. Ya. Yang ramalan kaji cuaca itu ialah bab berkaitan dengan astronomi punya bahagian, ataupun sekarang dia sebut dengan meteorologi. Sebab tu di Malaysia ni ada jabatan kaji cuaca dia sebut dengan meteorologi. Okay. Yang tu dia ramal benda dah nampak. Dia tengok pergerakan awan apa-apa semua, lalu dia pun tengok pergerakan tu menyebabkan berlakunya turun hujan di kawasan ni. Dia ramal benda yang nampak, benda yang dah nampak. Kepulan-kepulan awan tu dah nampak dah pun. Sebab kau tengok dalam kajian kajian meteorologi ni ataupun astronomi ni, falak apa semua ni, mereka melihat pada benda yang nyata dan melihat kepada benda-benda yang jelas. Ada pun satu bab lagi ni, ilmu nujum ni, ilmu menujum ni, astrologi nama dia. Itu bukan astronomi, itu astrologi. Okay. Astrologi itu ialah ilmu berkaitan dengan melihat kepada benda-benda yang dijangka dalam bentuk sangkaan-sangkaan daripada mimpi tertentu, ataupun daripada mantra-mantra tertentu, ataupun maklumat daripada kitab-kitab yang tak jelas, kepercayaan-kepercayaan tertentu sahaja. Dia bukan, tu ada beza. Sebab tu saya dah sebut tadi, kita tak bahas sekarang ni pada isu astronomi dan meteorologi tu. Kita bahas sekarang ialah berkenaan dengan astrologi ni. Astronomi lain, astrologi lain. Astronomi ni ialah benda yang NASA duk buat, benda yang balai cerak duk buat. Okay, itu bahagian daripada dia. Okay. Yang tu tak ada isu. Yang tu memang ada disiplin ilmu falaknya. Itu memang ada berdasarkan hadis. Contoh kita dekat dengan bulan Ramadan ni, dia akan bahaslah hadis-hadis berkaitan ni. Kita akan bahas nampaknya anak bulan dengan sebab ru'yah dan hilal. Ru'yah tu ialah kita tengok benda yang ada. Sebab tu dia panggil ru'yah.
Melihat. Okey. Tapi yang ni dalam hadis ni disebut binau'i kadza. Nau' ni sangka saja. Dia tengok waktu malam, dia tengok bintang, garisan tu dia buat sendiri. Dan garisan tu berbeza mengikut bacaan amalan yang dilakukan oleh kaum tertentu dengan mantra tertentu. Yang ni tak, kalau tuan-tuan tengok orang yang pergi ke balai cerap mana-mana pun benda yang sama sajalah. Cuma dia akan tengok titik-titik yang berbeza. Mana titik yang ni keluar awal sikit ataupun yang ni kemudian sikit. Sebab tu kita akan tengok ada setengah tempat anak bulan dia lewat sikit. Sebab apa? Dia terhalang dengan awan. Benda tu diterima. Sebab tu akan ada negeri yang awal sikit, ada sebahagian negara yang lewat sikit. Okey, itu ialah ilmu yang jelas. Benda tu ada. Sekarang ni bintang-bintang yang dimaksudkan dalam masyarakat Arab jahiliah ni ialah bintang-bintang yang diorang sendiri beri nama, bintang-bintang yang diorang sendiri buat sangkaan-sangkaan bahawasanya bintang tu duduk di sini, berada di sini. Okey. Dan bintang ni dia ada kebolehan dia. Bintang ni kalau kita nak berdoa, kita akan sebut nama bintang ni. Sebab tu kita akan tengok dalam Al-Quran sebut al-jawaril kunnas wal laili idza as'as. Al-jawaril kunnas tu ialah, kunnas tu nama bintang yang dipercayai oleh masyarakat Arab. Bintang ni dia berjalan dalam orbit dia, mengundur ke belakang. Dia tak ke depan, dia mengundur ke belakang. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Cuma nak sebutnya bintang ni dia percaya kalau kita nak berdoa, kita akan doa pada ni. Okay. Sekarang ni dia percaya bintang tu tempat berdoa. Kita yang meteorologi ni, kita tak berdoa pada bintang tu, kita tak berdoa pada bulan tu pun. Okay. Cuma nak sebutnya ini ialah perbezaan antara dua tu. Ini orang kata apa, dia punya batasan ataupun sempadan bila mana kita bahas tentang isu ini. Okay. Jadi yang menjadi isu dalam masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu ialah mereka ada beberapa bintang-bintang yang boleh dibuat upacara tertentu untuk mendapat hajat tertentu. Contoh nak kemarau, bintang ni. Nak hujan, bintang ni. Okay. Macam meteorologi tu lain. Dia tengok awan berkumpul kat kawasan ni, dia pun buat ramalan. Ramalan kawasan ni akan ditimpa hujan berdasarkan orang kata apa, kepulan awan yang berlaku di kawasan tu. Okay. Tapi yang jahiliah ni, dia bukan tengok awan. Dia tengok pada bintang. Dia kata pada bulan sekian. Sebab Arab ni dia ada bulan-bulan dia sendiri, dan dia ada sejarah latar yang membentukkan kepercayaan seperti itu. Sebab tu kau tengok masyarakat Arab jahiliah, bahkan kalau kita tengok lebih awal lagi, iaitu Bani Israel sendiri, mereka percaya kepada bintang tertentu. Paling basic yang kita tahu ialah bintang Kabbalah yang diimani oleh Yahudi. Kabbalah ni yang ada dalam bendera Israel sekarang, bentuk dia macam tu. Bintang berapa bucu tu saya tak ingat. Okay. Cuma nak katanya ialah bintang itu dipercayai dengan kelebihannya. Sekarang ni yang meteorologi, yang astronomi ni just bintang, just planet. Kita tak kata planet ni kalau kita seru nama dia ni, kita akan kemarau lama tahun ni. Itu beza dengan masyarakat Arab. Jadi clear yang tu Okay. Jadi kita boleh tengok itu perbezaan. Yang nak dibahaskan sekarang ni ialah berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Arab jahiliah. Kalau kita nak bagi hujan tu lebat, tak berhenti, kita kena seru bintang ni. Ataupun kalau benda tu berlaku, contoh tengok tiba-tiba cuaca lain macam, biasanya bukan macam tu, maka diorang akan rasa dan diorang akan buat prediction. Diorang akan buat tanggapan. Diorang kata ini berlaku sebab mungkin sekarang ni bintang yang sepatutnya kita seru time nak minta hujan, dia dah termasuk dalam orbit awal. Diorang tak ada ilmu mencerap, tak ada alat yang boleh cerap. Yang boleh memberi maklumat tu ialah jin dan syaitan pada waktu itu. Lalu diorang pun akan minta kepada bintang itu dengan harapan hujan akan berhenti, dan akan ada ritual-ritual, jamuan apa-apa semua, untuk tujuan orang kata apa, supaya bintang tersebut beredar, ataupun situasi yang diorang nak tu supaya diorang dapat. Maknanya kalau contoh kemarau terlampau lama sangat, diorang nak hujan, diorang akan seru yang tu. Okay. Jadi itu yang nak dibahaskan daripada dalil-dalil yang disebutkan tadi itulah.
iaitu berkaitan dengan orang kata apa? Berkaitan dengan peredaran bintang dan segala-galanya tu. Okey, sekejap. Kalau kita tengok lagi dalam hadis yang disebutkan tadi, iaitu hadis daripada Ibn Abbas dan selainnya, dia sedang menceritakan kepada kita tentang keadaan masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu. Walaupun Nabi dah diturunkan lama, walaupun Nabi ni dah berada dengan para sahabat pada waktu itu, tapi nak mengikis kepercayaan ianya bukan benda yang mudah pada waktu itu. Ianya ialah benda yang sukar, perkara yang sukar pada waktu itu. Okay. Jadi isu-isu seperti ini, perkara seperti ini, kalau kita tengok, ianya akan sentiasa diperingatkan dan akan sentiasa diperbetulkan. Sebab tu dalam hadis yang kita dengar tadi, kita tengok bagaimana selepas selesai daripada salat, Nabi ni kalih terus. Sebab nak beritahu dan nak cakap kepada para sahabat bahawasanya ada benda penting, maklumat penting yang perlu diberi perhatian oleh kamu semua ni. Okay, maklumat penting yang perlu diberi perhatian. Okay. Jadi kalau kita tengok, waktu Nabi ni dia kalih tu, dia menunjukkan Nabi ni menitik beratkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Contoh, ada satu lagi hadis yang sahih kalau kita tengok, yang menceritakan tentang bagaimana Nabi ni cuba baiki kefahaman para sahabat tentang satu bunyi dentuman yang kuat berlaku di Madinah pada waktu itu. Tengah-tengah duduk di Madinah, tiba-tiba bunyi dentuman yang sangat kuat. Semua orang perasan bunyi itu. Nabi pun tanya, ma qaulukum ala hadzal saut? Apa pandangan kamu terhadap bunyi yang berlaku tadi? Sebahagian besar sahabat pada waktu itu dia kata, bunyi ni berlaku kerana beredarnya bintang ni ke bintang ni, ataupun lalunya bintang ni pada orbit bintang ni. Itu jawapan yang diberikan. Saya nak sebut sini apa dia? Saya nak sebut kenapa penulis masukkan isu ni dalam kitab ni, sebab nak sebutnya walaupun sahabat tu dah terima Islam, nak mengikis kepercayaan tu, dia perlukan kepada peringkat-peringkat. Dia tak boleh one shot kita beritahu terus. Okay. Lalu Nabi pun dengar orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Last sekali Nabi pun berikan penjelasan yang paling jelas. Apa dia? Okay. Sebenarnya dentuman yang kuat itu berlaku ialah kerana batu yang dilemparkan oleh seorang malaikat. Satu malaikat ni, dia lempar batu. Batu tu batu biasa dilemparkan ke dalam neraka. Okay. Lempar, bunyi dentuman itu ialah sampainya batu itu ke dasar neraka tu. Bila batu tu lempar? 40 tahun yang lepas. Hadis tu secara sempurnanya Allah Ta'ala nak beritahu pada para malaikat, ketahuilah betapa dalamnya neraka ni. Jadi Allah Ta'ala benarkan malaikat ni pergi tengok neraka. Lalu malaikat tu pun ambil batu dan lempar, nak tengok dalamnya neraka. Batu tu dah lempar 40 tahun yang lepas dah. Tadi baru yang bunyi dentuman kuat tu, itulah baru sampai batu tu ke dasarnya. Okay. Jadi apa tujuan Nabi buat macam tu? Nak perbetulkan kefahaman. Nak perbetulkan kefahaman. Supaya para sahabat tak ambil kefahaman yang terasal. Sebab semua benda ni termasuk daripada benda-benda gaib yang perlu diperbetulkan. Sebab tu setiap pagi lepas salat subuh, Nabi akan tanya sahabat, siapa ada mimpi apa-apa? Semalam dia tidur, dia bangkit, dia nampak apa dalam mimpi dia? Okey, maka dia akan cerita, sahabat akan cerita, ini. Lepas tu Nabi akan tanya, apa yang kamu rasa daripada mimpi tu? Maka dia akan sebut dari segi kebiasaan kepercayaan jahiliyah dulu. Yang jahiliyah kata, okey, mimpi ni membawa maksud sekian. Maka Nabi akan betul balik. Kalau tidak ada apa-apa, Nabi akan cerita mimpi Nabi. Sebab tu hadis tentang perjalanan dalam mimpi Nabi tu, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu tentang perjalanan dalam mimpi Nabi. Nabi diperjalankan, Nabi tengok azab kubur yang dikenakan kepada umat Nabi. Bermula 2 orang malaikat bawa Nabi berjalan sampailah ke satu tempat.
Tapi perjalanan tu perjalanan mimpi, bukan perjalanan macam Isra' Mi'raj. Nabi sendiri dinaikkan dengan fizikal dia. Perjalanan tu ialah perjalanan mimpi. Okey. Jadi bila mana Nabi diperjalankan oleh malaikat sampai ke tempat, Nabi tengok ada satu orang ambil satu batu besar, dia hempuk kepala dia dengan batu dia sampai berkecai kepala dia, dan dia kesakitan dengan sebab pecah kepala pada waktu tu. Bila mana batu tu jatuh balik, kepala dia bertangkuk balik, dia ambil balik batu tu, dia dipecahkan balik. Nabi pun kata, subhanallah, ma hadha, maha suci Allah, apa yang sedang berlaku ni? Malaikat tu kata, intalik, jom kita tengok yang lain. Intalik, kita tengok yang lain. Sampai dekat yang kedua, Nabi tengok ada satu orang lelaki sedang pegang sabit yang sangat tajam. Syirsyar tu ada terjemah sebagai sabit, ada terjemah sebagai gergaji, tapi dia bentuk macam sabit lah, dia bengkok. Okey. Sabit tu dia gergaji, mulut dia rapat sampai ke leher belakang ni, kiri dan kanan. Dia buat dan dia buat tu bukanlah keadaan steady, dia tarik sampai ke belakang tu, dia tak menjerit kesakitan apa semua. Dia buat tu dalam keadaan dia sakit lah. Dia menahan kesakitan, bertangkuk balik, dan akhirnya dia koyakkan lagi pipi dia sampai ke belakang, termasuk lidahnya. Nabi terkejut, Nabi kata, ma hadha, malaikat tu pun kata, intalik, kita tengok yang lain. Tengok yang lain, pergi tempat yang seterusnya, sampai tempat yang ketiga. Apa jadi pada tempat yang ketiga ni? Tempat yang ketiga ni, Nabi tengok ada satu orang berenang dalam sungai yang dipenuhi dengan darah. Dia berenang daripada tebing sana nak datang ke tebing sini, dan nak naik, dia nak selamatkan diri. Tapi sampai dekat tengah sungai tu, belum sampai ke tebing yang dia nak selamatkan diri ni, dia dilempar dengan batu-batu kecil sehingga masuk dalam mulut dia. Batu tu memecahkan mulut dia dan mengembalikan dia ke tebing sana balik. Dan begitulah berlaku. Dan seterusnya Nabi pergi ke tempat yang ketiga, keempat. Nabi tengok ada satu tempayan besar macam orang buat roti Arab tu, tempayan. Lalu Nabi dinaikkan bersama dengan dua malaikat tu sampai ke mulut tempayan tu, dan Nabi tengok dalam tu ada bara yang api dia tak marak lagi, api dia belum menjulang lagi. Dalam bara tu ada lelaki dan perempuan yang tak pakai baju. Lelaki dan perempuan yang tak pakai baju. Bila mana ditiup satu tiupan angin menjulangkan api tu, maka manusia yang tak pakai baju tu terangkat sampai rapat kepada mulut tempayan tu, dan bunyi suara dauda dalam hadis tersebut, bunyi suara yang kuat, orang menjerit. Bila mana api tu reda, dia jatuh balik ke bawah. Dan panjang lagi lah sampai Nabi jumpa kepada rumah yang bakal Nabi diami di syurga nanti. Tapi Nabi tak tengok lagi lah. Cuma nak katanya perjalanan itu Nabi cerita mimpi Nabi. Kalau kita tengok dari segi maksud tu, di akhir perjalanan tu malaikat tu cerita yang pertama tu apa, yang kedua tu apa. Okay. Saya tak ingat by exactly sesuatu, cuma yang koyak pipi tu ialah orang yang suka menipu. Dan kazab, penipunya dia tu, cerita tipu tu ilal afaq, dalam hadis tu kata, sampai ke seluruh pelusuk bumi. Di mana saja tempat orang tahu cerita tipu dia. Azab yang dia kena ialah dia akan koyak mulut dia. Yang berenang sampai ke tengah tu dan akhirnya mulut dia pecah, yang ni ialah pemakan riba. Yang hempuk kepala tu saya tak ingat apa dia, sebab kita sebut tiba-tiba je. Orang yang meninggalkan salat. Okay. Yang duduk dalam tempayan tu ialah umat Nabi yang berzina, dan banyak lagi yang Nabi tengok. Cuma nak katanya Nabi tiap-tiap hari, sebab permulaan hadis tu Nabi tanya, man ra'a minkum ru'ya, siapa di kalangan kamu yang mimpi tengok apa semalam? Tak ada orang mimpi, Nabi nak cerita mimpi dia. Kalau ada orang mimpi, Nabi akan perbetul. Sebab tu dalam hadis yang kita bacakan tadi berkenaan dengan bab turunnya hujan dengan sebab peredaran ni, Nabi pun tanya lepas selesai salat, apa yang kamu rasa Allah Ta'ala beritahu pada aku? Tujuan tu, soalan tu ialah untuk attract, untuk menarik perhatian. Benda penting ni nak beritahu ni. Okay. Maka Nabi pun beritahu. Nabi kata, hari ni Allah Ta'ala kata, bila mana hujan turun,
di pagi ni ada yang beriman kepada aku dan ada yang kafir pada aku. Macam mana? Mereka yang beriman pada aku ialah mereka yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Sebab tu bila mana hujan turun, kita disunnahkan untuk menyebut mutirna bi fadlillah. Itu waktu hujan dah habis dah. Dah selesai hujan. Waktu hujan tengah turun lagi tu kita sebut, ataupun awal nak turun tu kita sebut Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi lah, supaya hujan yang turun tu adalah hujan yang memberi manfaat, bukan hujan yang memberi mudarat dan menyusahkan orang. Okay. Cuma nak katanya Nabi sebut, dan ujung hadis tu Nabi kata, dan telah kufurlah orang yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Kita tengok perkataan al-anwa, nau' dalam bahasa Arab dia akan terjemah bintang. Sebenarnya bintang untuk bahasa Arab dia ada beberapa perkataan yang memberi makna sama untuk bahasa Melayu kita. Kaukab bawa makna bintang, nujum pun makna bintang, nau pun makna bintang, tapi setiap ni ada beza. Kaukab makna dia lain, walaupun Melayu kata terjemah bintang. Nujum makna dia lain, nau makna dia lain. Okey, apa beza dia? Saya taklah baca ke semua perbezaan tentang ketiga-tiga jenis isu ini, iaitu ma huwa an-nujum, ma huwa al-anwa, apa dia al-anwa tu, dan juga apa dia al-kawakib ni. Okey, cuma kaukab Allah Taala sebut fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan orbit tempat bintang bergerak. Bintang yang dimaksudkan sini, ada sebahagian para ulama menafsirkan bintang yang duduk luar daripada sistem Bima Sakti ni. Bukan yang duduk, bukannya kita belajar sains tu daripada apa nama? Saya tak ingat dah susunan planet ni. Utari, Zuhrah, Mushtari apa semua tu lah. Okey, yang tu duduk dalam Bima Sakti punya. Okey. Yang nujum ni luar, jauh lagi luar. Okey, luar daripada Milky Way, luar daripada galaksi Bima Sakti. Okey. Kaukab ni yang duduk dalam Bima Sakti tu. Zuhrah, Mushtari, Utarid. Ini orang Arab percaya. Okey. Nau ialah bintang-bintang yang berdamping dengan kaukab itu. Sebab setiap planet dia ada bintang lain yang duduk dengan dia. Macam kita bumi, yang duduk dengan kita yang dekat ialah bulan. Kita panggil bulan lah. Itu ialah satu bintang yang memang duduk dekat dalam orbit bumi, dekat dengan orbit bumi. Untuk Marikh dia ada, untuk Utarik dia ada. Jadi yang tu disebut sebagai nau. Yang nau ni lah dia orang percaya dia ada kepercayaan tertentu. Maknanya bila mana berselisih bulan, qamar dengan nau lain, maka akan berlaku peredaran dan juga perubahan pada cuaca. Tapi bukan macam yang meteorologi duk faham tu. Cuma yang saya dapat maklumat lah, meteorologi ni dia hanya melihat kepada permukaan atmosfera bumi, dan dia akan tengok kepulan awan yang paling dekat dengan dataran bumi mana-mana. Sebab tu dia akan tengok hujan, dia akan tengok tiupan angin apa semua macam sekarang ni lah. Untuk yang kes astronomi ni dia luas sikit, sebab dia akan pergi kepada planet, dia akan tengok planet, dia akan tengok matahari, dia akan tengok macam-macam lah apa saja yang ada di angkasa raya tu. Cuma tengok tanpa kepercayaan apa-apa, dan tengok dengan kepercayaan. Sebab tu dalam Al-Quran kita akan tengok adanya surah yang bernama surah At-Tariq. Allah Ta'ala sebut was-sama'i wat-tariq an-najmu tsaqib. At-Tariq ini tak duduk dalam Milky Way tu, dia duduk kat lain, dia duduk pada sistem lain. Di sisi masyarakat Arab kita akan tengok, kalau kita buka kan, kita buka mushaf, kita tengok apa maksud At-Tariq. At-Tariq dia akan terjemah mungkin dengan jalan ataupun dengan apa-apa sajalah, tapi biasanya At-Tariq itu diterjemahkan dengan jalan. Surah At-Tariq was-sama'i wat-tariq, demi langit yang datang pada malam hari. Yang ni terjemahan daripada Abdullah Basmi. Tapi dalam bahasa Arab, taraqa yatruqu ialah bintang yang dia ada bunyi macam orang ketuk pintu.
Yatruqul bab. At-tariq ni ialah orang yang ketuk pintu. Masyarakat Arab jahiliah percaya ada bintang yang nama dia macam tu dan fungsi dia macam tu. Dan adalah kepercayaan jahiliah dia. Bintang ni apa? Boleh datang ke hantu apa, boleh ubat penyakit apa, boleh bawa penyakit apa. Sebab apa dia orang dapat ni? Sebab inilah silsilah ilmu sihir yang diwarisi daripada Yahudi, dan Yahudi ambil benda ni daripada Mesir purba dulu. Sebab tu kalau tengok dalam, kita dah bahas pada bab sebelum ni, dalam orang yang buat wafak ni untuk letak sebagai tangkal azimat ni, dia tak akan lari daripada ada unsur bintang. Paling masyhur ialah bintang Kabalah tu, yang ada pada bendera Israel tu. Tuan-tuan tengok wafak-wafak yang orang tulis atas kain kuning apa semua, buat balut senjata lama ataupun letak sebagai pelari kedai, letak dalam laci cashier apa semua ni, dalam wafak tu dia akan letak huruf hijaiyah secara terbalik yang menggunakan kaedah abjad hawaz huti tu, itu dalam bahasa Arab hijaiyah yang lama. Okey. Kemudian dia akan susun dengan bintang itu. Termasuklah dalam masyarakat Melayu dia panggil mujarabat. Itu masyarakat kita panggil. Sebab tu kalau tuan tengok dulu ada orang jual buku-buku yang macam ni, mujarabat Melayu. Dalam Jawa dia panggil primbon. Ilmu primbon ni, kejawen ni apa semua ni, ilmu untuk tengok. Termasuklah fungsi bintang ni. Fungsi dia untuk melihat jodoh satu orang, tahan lama mana. Ataupun dalam istilah setengah-setengah masyarakat dia panggil ilmu raksi. Kalau kahwin pada bulan ni waktu ni bintang ni lalu. Kalau kahwin bulan ni kena sial bulan ni, tak tahan lama pengantin tu. Ada unsur tu ada. Jadi inilah yang dibahas. Cuma yang dibahas ini ialah berkenaan dengan isu istisqa, memohon hujan. Walaupun ianya lagi luas. Dan isu nak minta hujan ni bukan hanya tengok pada bintang, tapi tengok juga pada benda lain. Contoh ada orang dia tengok tiba-tiba permukaan bumi jadi macam ni, ataupun orang tu jadi macam ni apa-apa semua, pun ada dalam masyarakat tertentu. Yang nak dibahas ni sini ialah berkenaan dengan masuk dalam benda gaib yang kita tidak ada akses, tapi kita tahu benda tu hanya berdasarkan kepada maklumat-maklumat daripada sihir sebenarnya. Itu yang nak dibahas melalui bab dan tajuk ini. Jadi penulis dia susun bab ni, dia nak beritahu ada masyarakat Arab jahiliah, dan penulis ni pun bukanlah dia tulis kitab ni waktu zaman-zaman 500 tahun hijrah apa semua ni. Dia tulis ni dekat-dekat dengan tahun 1000 hijrah. Sebab penulis bagi kitab tauhid ni ialah satu orang tokoh yang hidup pada fasa 900 ke 1000 hijrah. Maknanya dekat dengan kita sekarang 1400 hijrah, baru 400 tahun buku ni. Maknanya masih Nabi dah meninggal dekat 1000 hijrah tu, duk ada lagi perangai macam ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, dia ada satu rancangan, tapi rancangan tu dalam bahasa Arab lah. Bukan rancangan, dia macam temu bual yang dibuat oleh satu stesen TV di Arab Saudi ni, iaitu satu badan unit dalam polis di Arab Saudi ni, dia panggil apa nama ni, Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Ada satu unit ni polis berkaitan dengan akidah ni, yang mana dia orang ni akan tangkap ahli sihir, pengamal benda-benda ilmu-ilmu seperti ni, termasuklah paranormal apa semua ni, dia akan tangkap. Dan wawancara yang lebih kurang 1.5 jam tu, dia kumpulkan pengalaman dia orang tangkap tukang sihir daripada Mesir, daripada Sudan, daripada Afrika kebanyakannya ni. Dia orang waktu dia orang nak mengamalkan ritual sihir, dia orang akan buat lukisan, lepas tu ada bintang, sama ada dia duduk atas lukisan tu ataupun lukisan yang bersifat letak atas baju orang apa-apa semua, semuanya tak lari daripada unsur perbintangan. Sebab tu masyarakat Melayu kita ada satu part ataupun satu panggilan yang kita sebut sebagai ahli nujum. Dulu tuan-tuan tengok cerita nujum 4 belalang kan? Itu bahagian itu. Itu adaptasi. Bukan betul. Tapi nak katanya dulu dalam istana-istana, pembesar-pembesar simpan ahli nujum, sebab nak buat apa-apa nak suruh ramal awal. Kita bagi lalu azan untuk kita bagi kesimpulan akhir sikit.
Okey, kita sambung sikit lagi. Tadi saya dah sebut tentang bagaimana terma ahli nujum ni memang ada dalam masyarakat kita. Okey. Satu orang pembesar, satu orang raja-raja, satu orang sultan, zaman dulu, zaman sebelum datang apa semua ni, dia memang simpan satu orang profession dia nujum. Satu bomoh, satu nujum. Inilah masyarakat Melayu kita. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke muzium mana-mana, muzium negara ke apa, undang-undang tubuh beberapa buah negeri tanah Melayu dulu, sebelum terbentuknya namanya Malaysia, Melaya apa semua ni, memang ada setengah-setengah undang-undang tubuh negeri itu meletakkan profession bomoh dan ahli nujum. Bomoh bila mana ada masalah, orang sakit, keadaan negara tak stabil dengan sebab apa-apa sajalah. Okey. Ini profession bomoh. Bomoh ni lebih pada perubatan lah, perawatan, sakit ke, ada wabak apa semua, ini kerja bomoh. Okey. Kerja ahli nujum, contoh nak letak hari pertabalan setengah-setengah negeri di Malaysia dulu yang cerita lama ni, cerita belum datang Islam lagi, zaman Parai Maswara punya geng. Okey. Ahli nujum dia punya kebiasaan dia ialah dia akan letak tarikh pertabalan. Dia akan nujum dulu, tengok bila. Dan benda ni bukan hanya ada dalam masyarakat Melayu, bahkan ada pada penjajah negara kita, British pun ada. Sebab tu tuan-tuan tengok hari pertabalan Queen Elizabeth ialah hari yang telah dipilih oleh satu orang ahli nujum. Saya tak ingat tarikh dia berapa. Okey. Cuma ahli nujum yang ada dalam istana Buckingham Palace tu di England tu, John Wick, ini orang yang meletakkan tarikh dan dia pengamal ilmu hitam yang pekat pada waktu itu. Dia letak tarikh. Sebab dia ada kebolehan menujum. Ada ritual dia. Okey. Jadi yang kita bahas ni ialah pada isu ilmu menujum tu. Okey. Jadi untuk isu tengok bulan sebab nak tengok matahari, nak kaji haba berapa, kemarau ni berapa, umum tak apa. Tak percaya. Bukan minta supaya kemarau tu pendek panjang, tak. Kita boleh agak kemarau akan berlaku. Tanya orang kerja meteorologi, sebab apa kemarau kita tak tahu? Sebab awan duduk situ. Saya tak tahu. Dia tak kata sebab awan ni, sepatutnya kita panggil awan lain ataupun kita panggil bulan lain. Itu baru dia tu pun astrologi dalam masa yang sama. Jadi ini ialah perbezaan antara dua sisi itu. Okey. Nanti kita akan tengok pada bab-bab lain. Kita dah selesai bab-bab berkaitan dengan kesyirikan apa-apa semua ni. Ini tidak lagi dibahas dalam buku ni pada bab akan datang. Bab akan datang lebih kepada bab mahabbatullah, khauf minallahi tabaraka wa ta'ala. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.